Terima kasih Tan Sri Speaker, dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dan saya ingin membahaskan rang undang-undang pembekalan 2024 bagi peringkat dasar, dan ada beberapa poin yang saya ingin menekankan di sini. Nilai kemajuan sesebuah negara terletak pada kredibiliti dan juga ketelusan pemimpinnya, kecekapan pengurusan dan ekonomi, dan kebertanggungjawaban badan-badan penguasaan yang dimandatkan untuk menjaga keselamatan tanah air yang tercinta. Dan kita telah diumumkan dengan peningkatan SST, itu adalah satu permulaan yang baik kerana untuk meningkatkan ataupun menambahkan keuntungan negara kita. Sebagai intipati pertama, saya bagi ucapan perbahasan belanjawan 2024 segamat, saya ingin membangkitkan tentang reformasi institusi PDRM, Polis Diraja Malaysia, yang selama ini menjadi antara fokus saya sebagai wakil rakyat. Sejak kebelakangan ini, berita-berita yang melaporkan tentang masalah-masalah yang melibatkan anggota polis menjadi paparan hangat di dada akhbar. Perkara-perkara tersebut sedikit sebanyak mengundang pelbagai persepsi awam terhadap mutu perkhidmatan institusi PDRM yang sepatutnya mempamerkan tauladan yang unggul kepada kita semua. Realiti yang pahit dunia kepolisan negara yang didedahkan oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman merupakan isyarat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan dengan segera apa yang saya panggil sebagai Pelan Pemulihan Pemerkasaan PDRM, yang antaranya meliputi aspek etika serta ketelusan dalam memperjalankan tugas kecekapan unit dan juga kebajikan. Bercakap tentang pemulihan dan pemerkasaan PDRM, saya berpendirian bahawa kredibiliti PDRM sebagai sebuah institusi penguatkuasaan terpenting negara perlu dimartabatkan sejajar dengan agenda reformasi, mereformasikan sektor perkhidmatan awam yang dilaksanakan menerusi dukungan pasukan petugas khas reformasi atau agensi STAR. Secara prinsipnya, saya melihat bahawa penubuhan pasukan khas tersebut merupakan satu tindakan proaktif untuk memulihkan imej PDRM yang tanpa kita sedari turut berdepan dengan pelbagai bentuk kekangan yang selama ini melemahkan motivasi para anggota PDRM untuk berkhidmat dengan mesra, cepat dan betul. Selain menumpukan pembangunan semula bagi kemudahan asas seperti kuarters polis yang menjadi tempat yang parah anggota dan ahli-ahli keluarga mereka berlindung, Kementerian Dalam Negeri juga perlu melaksanakan penstrukturan semula penempatan anggota mengikut keperluan geografi di satu-satu daerah, khususnya daerah yang berpendudukan tinggi seperti di Segamat. Di daerah Segamat juga meliputi 3 kawasan parlimen, Segamat, Sekijang dan juga Labis. Para anggota polis yang ditempatkan untuk berkhidmat di IPD Segamat sentiasa berdepan dengan masalah kesuntukan sumber manusia untuk bertindak dengan responsif dalam waktu keadaan yang mendesak. Senario tersebut telah mengundang kerisauan rakyat Segamat. Turut juga saya ingin membangkitkan dalam perbahasan saya pada hari ini. Untuk pengetahuan yang berhormat Menteri, Ketua Ibu Pejabat Polis Daerah Segamat telah menyatakan kepada saya beberapa keperluan IPD Segamat untuk menambah kira-kira seramai 263 orang anggota polis untuk bertugas di balai-balai di daerah Segamat. Penambahan itu adalah signifikan untuk menampung kekuatan anggota polis. Sedia ada setakat ini adalah 430 orang anggota. Permintaan kepada penambahan anggota tersebut adalah wajar berdasarkan kepada kadar populasi Segamat yang telah mencecah 197,762 penduduk. Penambahan anggota polis yang saya nyatakan tadi melibatkan kepada 8 balai polis, termasuk Balai Polis Segamat, Balai Polis Labis, Balai Polis Tenang, Balai Polis Caah, Balai Polis Bekuk, Balai Polis Bulu Kasab, Balai Polis Batu Anam dan Balai Polis Jementak. Seperti yang saya nyatakan tadi, kecukupan anggota polis yang ditempatkan bertugas di satu-satu daerah adalah penting bagi meningkatkan tahap kepersiapsiagaan ibu pejabat daerah dalam mengendalikan apa jua pembanterasan jenayah sama ada yang melibatkan nyawa individu maupun keselamatan awam. Selain diduga dengan musibah banjir saban tahun, daerah Segamat juga turut dibelenggu dengan kegiatan-kegiatan jenayah yang boleh memudaratkan kelangsungan rakyat di Segamat, dan juga hakikatnya mengalami bermacam-macam bentuk kekurangan yang menjejaskan komitmen dedikasi anggota polis. Selain daripada penambahan anggota, saya juga merasakan terpanggil untuk mengutarakan keprihatinan saya berkenaan penggajian anggota polis yang dikatakan tidak setimpal dengan cabaran komitmen tugas, lebih-lebih lagi anggota yang berpangkat rendah termasuklah konstable. Berkenaan perihal tersebut,
saya ingin menggesa agar Kementerian Dalam Negeri dapat melaksanakan satu skim penggajian khas PDRM yang lebih konstruktif dan saksama kepada setiap anggota tanpa mengira pangkat dan unit. Mekanisme tersebut merupakan salah satu daripada pelbagai strategi jangka panjang yang boleh direncanakan oleh KDN untuk mengurangkan jurang pendapatan antara antara anggota yang berpangkat rendah dengan anggota yang berpangkat tinggi. Seperti yang diakui oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, konstebel baru hanya menerima berpendapatan RM1,500. Khususnya lagi-lagi yang menyukarkan adalah apabila mereka berluduk di bandar Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang, termasuklah di bandar Johor Bahru. Bukan mudah untuk mereka menyara hidup di pekan-pekan atau bandar-bandar yang besar begini. Oleh itu, pihak PDRM seharusnya meneliti setiap aspek yang melibatkan sara hidup seseorang anggota baru, terutamanya yang ditempatkan bertugas di negeri-negeri lain yang jauh dari keluarga mereka. Penelitian tersebut juga perlu digarapkan dalam Ikhtiar 12 Belanjawan 2024 dengan tujuan untuk membina daya motivasi para anggota baru dalam menjalankan rutin tugas tanpa dihantui dengan apa jua bentuk masalah kewangan peribadi. Hakikat kekurangan yang dihadapi oleh seseorang anggota PDRM dalam aspek pendapatan boleh mendedahkannya dengan bisik-bisikan jahat yang mendorong kepada pelakuan-pelakuan yang tidak beretika dan berprinsip yang boleh membinasakan nama baik polis di mata rakyat. Anggota polis juga merupakan manusia berfitrah yang mempunyai keinginan dan juga keperluan. Oleh sebab itu, setiap seorang daripada mereka tidak seharusnya dipinggirkan daripada menikmati kadar saraan yang bermaruah, dan hal tersebut merupakan antara tanggungjawab besar yang harus digalas dengan lebih rasional oleh kerajaan pada hari ini. Tan Sri Yang di-Pertua berbicara soal pendapatan, saya seterusnya ingin menyentuh tentang Ikhtiar 4 merombak struktur ekonomi yang telah dibahas, yang telah dibentang oleh Menteri Kewangan. Kenaikan harga barang keperluan asas seperti beras berlaku pada hari ini telah memberi impak langsung kepada kuasa membeli purchasing power dengan izin, khususnya mereka yang berkeluarga yang berada dalam segmen pendapatan B40 dan M40. Apabila kuasa membeli seseorang pengguna berkurang, barangan atau perkhidmatan ditawarkan di pasaran akan juga mengalami penyusutan permintaan. Kesannya perniagaan akan berdepan dengan masalah survival yang akan mengundang pelbagai implikasi kepada ekosistem ekonomi, yang antaranya adalah 3 perkara: pembuangan pekerjaan, retrenchment, pengurangan pulangan serta keuntungan, underperforming revenue, dan juga lambakan stok barangan yang tidak terjual. Ketiga-tiga kesan tersebut akan mengundang kesan domino kepada pendapatan kerajaan dalam bentuk cukai. Bila mana banyak perniagaan tidak lagi beroperasi secara aktif, kutipan cukai daripada jualan akan menyusut, dan penyusutan tersebut akan menjejaskan perancangan pengurusan dan pembangunan kerajaan yang memerlukan sumber kewangan yang dijana daripada pencukaian. Jika ekosistem ekonomi negara berada pada tahap yang kritikal seperti mana berlaku waktu PKP, operasi perniagaan yang terjejas akibat pengurangan permintaan dan juga kemerosotan pulangan boleh memberi tekanan kepada golongan majikan untuk melakukan organizational downsizing dengan izin atau pengecutan sumber manusia. Implikasinya adalah individu yang diberhentikan kerja tidak lagi mempunyai pendapatan tetap, dan seterusnya dia tidak lagi menyumbang kepada kewangan negara menerusi cukai pendapatan. Cukai pendapatan sama ada dalam bentuk potongan cukai berkala atau potongan cukai tahunan. Tambah pula beban kos sara hidup yang semakin meruncing turut memberi impak kepada kemampuan kewangan mereka untuk membiayai perbelanjaan bulanan yang lain seperti pinjaman sewa beli, bil utiliti dan juga hutang rumah. Oleh sebab itu, negara kita memerlukan dasar gaji progresif yang boleh merangsang sektor-sektor kerja tempatan dan juga multinasional untuk mewujudkan skim atau sistem penggajian yang boleh saya panggil future proof salary scheme. Dengan adanya dasar sebegitu, rakyat yang merupakan golongan pekerja yang menikmati peningkatan pendapatan boleh guna disposable income yang boleh menyokong mereka untuk berbelanja mengikut rentak kenaikan kos sara hidup yang semakin hari semakin meningkat. Ya Muhammad Sekamat. Silakan. Ya, terima kasih. Saya cuma ingin juga menyumbang kepada perkara yang telah dibangkitkan. Gaji yang tidak mencukupi ini bukan saja berlaku di antara kalangan penjawat awam, tetapi juga berlaku kepada golongan profesional seperti peguam, seperti doktor dan juga jurutera, di mana pada satu ketika dahulu, 20 tahun yang dahulu, bila saya mula kerjaya saya sebagai seorang peguam, legal assistant,
saya hanya mendapat gaji lebih kurang RM2,000. Permulaannya RM1,800 atau RM2,000. Di Kuala Lumpur tiada masalah kerana firma-firma besar akan memberi gaji yang lumayan. Tetapi di tempat-tempat negeri-negeri yang lain seperti Pulau Pinang, Kedah dan sebagainya, gajinya masih dalam lingkungan yang sama, RM2,000, RM2,500 dan sebagainya bagi peguam yang akan bermula. Ini adalah disebabkan oleh masalah yang juga berpunca kepada masalah yang sama. Jadi memang sekarang kos sara hidup telah naik, macam-macam telah naik. Jadi saya minta Yang Berhormat juga pandangan Yang Berhormat, apakah dalam majlis peguam, majlis perubatan dan juga persatuan-persatuan jurutera harus juga menetapkan gaji minimum sekurang-kurangnya RM3,000 atau RM4,000 yang patut dibayar kepada jurutera, doktor atau peguam yang bermula kerjaya mereka. Terima kasih. Terima kasih Culutung. Saya sokong pandangan tersebut dan juga ingin memasukkan ucapan beliau dalam ucapan saya. Memang benar, bukan saja perkhidmatan awam tapi juga golongan profesional ini juga harus dibela dengan gaji yang setimpal dengan kos sara hidup ataupun standard of living yang sekarang kita menghadapi. Dan juga berdasarkan sebuah survey yang berpendapatan isi rumah 2020 dan juga 2014 yang diterbitkan oleh Jabatan Statistik Malaysia pada September lalu, 37.4% daripada isi rumah Malaysia berpendapatan kurang daripada RM5,000. Pada tahun 2022, 35.2% berpendapatan antara RM5,000 hingga RM9,900. Manakala 27.4% berpendapatan melebihi daripada 10%. Pada tahun 2014 ketika pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional, sebanyak 54.9% rakyat berpendapatan kurang daripada RM5,000. Dan kita boleh lihat statistik dan angka ini semakin juga berubah mengikut skala dan juga timing atau masa dengan apa yang berlaku di persekitaran ekonomi. Secara perbandingan peratusan rakyat yang berpendapatan melebihi RM5,000 pada tahun 2022 mencatat peningkatan. Pembukaan semula sektor kerja pasca pandemik memberi kesan positif kepada kadar penyertaan tenaga kerja aktif yang berjaya keluar daripada kepompong pengangguran. Buktinya kadar pengangguran pada tahun 2022 telah menurun 23.9% dan kita boleh lihat ada satu perkembangan yang positif. Di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan, angka individu yang bekerja semakin meningkat. Pada suku tahun kedua 2023, kadar pengangguran nasional kekal 3.5%, sama seperti suku tahun pertama dengan jumlah individu pengangguran mencatat pengurangan daripada 5,860 bagi suku pertama. Jumlah individu bekerja pada tahun kedua pun juga telah meningkat kepada 19.15 juta berbanding 16.6 juta pada suku pertama 2023. Dan antaranya adalah 75% adalah golongan pekerja, 3.6 adalah golongan majikan, 18% adalah golongan pekerja sendiri. Itu adalah angka-angka yang telah kita dapat daripada Jabatan Ekonomi, Jabatan Perangkaan. Nilai ambang baru juga tersebut merupakan wake up call kepada kerajaan untuk mempelbagaikan lagi aktiviti ekonomi mampan boleh merangsang produktiviti sektor. Seperti yang berhormat Menteri sedia maklum, daerah Segamat yang meliputi kawasan Parlimen Segamat yang tidak lama lagi akan dinobatkan secara rasmi sebagai Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER). Kemasukan Segamat sebagai wilayah ECER sudah tentu akan menarik lebih banyak lagi peluang pekerjaan kemahiran tinggi yang boleh disertai oleh graduan-graduan tempatan. Berdasarkan penekanan yang telah dizahirkan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi dalam ucapan penggulungan kajian separuh penggal RMK ke-12, penciptaan bakat tempat kredibiliti tinggi amat penting untuk menarik pelaburan asing. Penawaran tenaga kerja juga dilengkapi dengan kemahiran industri, makin merupakan antara perkara penting yang nilai oleh setiap pelabur asing memuktamadkan keputusan mereka untuk melabur. Seterusnya saya juga ingin menekankan perkara yang terakhir sebelum saya membuat penggulungan. Tan Sri Yang Dipertua, dunia digital hari ini menyediakan kita dengan pelbagai jenis aplikasi dalam talian yang boleh dijadikan sebagai platform untuk mempromosikan apa jua barang atau perkhidmatan yang kita diniagakan. Namun begitu, aplikasi seperti TikTok kini telah mengundang kegusaran banyak negara termasuk Malaysia dalam soal keselamatan cyber
kerajaan Belanda, India, Taiwan dan juga Norway merupakan antara kerajaan yang telah melaksanakan sekatan mutlak terhadap penggunaan aplikasi tersebut menerusi peranti milikan kerajaan sebagai langkah untuk melindungi ruang cyber mereka daripada dicerobohi. Selain kerisauan terhadap ancaman pencerobohan cyber, aplikasi TikTok yang dibangunkan oleh syarikat China ByteDance turut menggugat ekosistem perniagaan rakyat tempatan. Oleh itu, trend kenaikan trafik penggunaan di negara ini telah menjadi antara faktor yang menarik perhatian golongan peniaga dari luar negara republik tersebut untuk mempromosikan produk-produk mereka niagakan secara bebas tanpa sebarang pemantauan serius dan dari pihak TikTok Malaysia dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Bahawa suara golongan peniaga tempatan di Dewan Yang Mulia ini, saya dengan tegasnya ingin menggesa agar Kementerian Komunikasi Digital mendapat melaksanakan sekatan penuh berfasah terhadap akaun-akaun e-dagang TikTok, khususnya akaun yang dikendalikan oleh individu serta syarikat daripada China. Sebelum saya ingin akhirkan, sekatan penuh yang saya nyatakan tersebut bertujuan untuk melindungi kelangsungan golongan peniaga tempatan yang pada hari ini berdepan dengan persaingan ekonomi yang tidak setara dan tidak sihat dari mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab, bersenang-senang menggaut keuntungan tanpa perlu membayar duty kepada kerajaan. Persoalan besar yang saya ingin bangkitkan di sini adalah, adakah pihak TikTok Shop membayar value added tax atau cukai nilai tambah kepada kerajaan, memandangkan ramai dari kalangan berpengaruh mengaut keuntungan besar daripada jualan-jualan mereka menerusi platform tersebut. Tanpa kita sedari, banyak kandungan yang dimuat naik serta dipaparkan sebagai bahan promosi menerusi aplikasi tersebut sedikit sebanyak telah mempengaruhi monopoli perdagangan dalam negeri yang boleh menjejaskan perniagaan-perniagaan diusahakan oleh rakyat Malaysia sendiri. Jika tidak, hairanlah mengapa negara jiran kita Indonesia telah melaksanakan pengharaman platform TikTok Shop yang pada hakikatnya telah menjejaskan banyak perniagaan fizikal yang berdepan dengan ketidakadilan dalam persaingan. Memandangkan pengusaha perniagaan fizikal perlu membayar cukai perniagaan serta kos-kos lain, sedangkan pengaruh TikTok Shop tidak perlu menanggung apa-apa kos yang melibatkan promosi serta penjualan. Justru saya meletakkan harapan yang besar kepada kepimpinan rakan perjuangan saya yang berhormat Lemah Pantai untuk meneliti dengan lebih serius langkah-langkah yang awal boleh dilaksanakan untuk menyekat platform TikTok Shop yang telah meracuni budaya pengguna rakyat Malaysia. Rakyat di luar sana mengharapkan kewibawaan Yang Berhormat Menteri mengendalikan masalah dev tone pihak TikTok Malaysia yang seolah-olah tidak peka ambil peduli tentang implikasi negatif terhadap kandungan-kandungan tanpa tapisan yang disiarkan juga yang boleh menggugat kedaulatan negara kita dan juga imej negara kita melalui aplikasi TikTok ini. Tan Sri Yang di-Pertua, sebelum mengakhiri ucapan, izinkan saya membacakan serangkap pantun untuk renungan kita semua dalam Dewan Yang Mulia ini. Pergi ke Muar mencari wang. Wang dilabur di ASB Kuala Kangsar. Kerajaan Madani terus berjuang demi rakyat dengan saksama dan bersasar. Sekian saja ucapan perbahasan peringkat dasar segamat bagi Undang-Undang Perbekalan 2024. Dengan ini saya menyokong. Terima kasih.